Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. Sebentar lagi kita akan lihat buku teks jilid 2 muka surat 39 dengan tajuk Keindahan Hutan Hujan Borneo. Kemudian kita akan lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 46 dengan tajuk Benteng Pemecah Ombak. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa kata kerja pasif. Standard pembelajaran ataupun SP kita pula ialah 5.1.2/2. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir sesi PDPR, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 4 tempat kosong menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Kriteria kejayaan kita pula ialah murid berjaya jika dapat 1. Membaca petikan dengan betul. 2. Memahami kata kerja pasif. 3. Menggunakan kata kerja pasif yang sesuai untuk melengkapkan petikan. Murid-murid perlu rujuk buku teks jilid 2 muka surat 39. Kita akan baca terlebih dahulu bahan yang diberikan. Keindahan Hutan Hujan Borneo. Murid-murid berkumpul setelah tiba di Pusat Penemuan Hutan Hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Diarahkan. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Terlihat. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Dicatat. Sekarang, mari kita lihat info mengenai kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Mari kita lihat perbezaan di antara ayat pasif dan ayat aktif. Ayat pasif. Kasut saya terpijak oleh Ali. Kasut saya ialah objek. Terpijak ialah kata kerja pasif. Ali ialah pelaku. Jika murid-murid lihat, objek untuk ayat pasif berada di hadapan, manakala pelakunya pula berada di belakang. Kita akan lihat pula ayat aktif. Ali memijak kasut saya. Ali ialah pelaku. Memijak ialah kata kerja aktif. Kasut saya ialah objek. Di dalam ayat aktif pula, pelakunya berada di hadapan, objeknya pula berada di belakang. Mari kita lihat contoh ayat lain yang mengandungi kata kerja pasif. 1. Buku itu dibaca oleh Aina. 2. Nasi lemak itu dimakan oleh Afrina. 3. Kerusi itu diangkat oleh Adib. 4. Beg itu dibawa oleh Adrina. Seterusnya, kita akan cuba bina ayat menggunakan kata kerja pasif yang diberikan. Kita akan mulakan dengan kata kerja pasif yang pertama, iaitu diarahkan. Murid-murid perlu lihat gambar yang pertama. Apakah yang boleh murid-murid lihat dalam gambar yang pertama? Di dalam gambar yang pertama, terdapat sekumpulan murid-murid dan seorang cikgu. Cikgu tersebut ialah Cikgu Haris. Murid-murid tersebut sedang berkumpul.
Jadi, apakah ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar serta kata kerja pasif yang diberikan? Kita boleh bina ayat, murid-murid diarahkan berkumpul oleh Cikgu Haris. Lihat gambar yang kedua. Kata kerja pasif yang diberikan ialah terlihat. Apakah yang boleh murid-murid lihat di dalam gambar tersebut? Di dalam gambar tersebut, terdapat sekumpulan murid-murid sedang berjalan. Selain itu, terdapat juga seekor burung yang sedang bertenggek di atas pokok. Burung tersebut ialah burung enggang. Jadi, apakah ayat yang boleh kita bina daripada gambar dan kata kerja pasif yang diberikan? Kita boleh bina ayat, burung enggang itu terlihat oleh murid-murid. Lihat gambar yang ketiga. Kata kerja pasif yang diberikan ialah dicatat. Apakah yang murid-murid boleh lihat di dalam gambar yang ketiga? Murid-murid boleh lihat gambar sekumpulan murid sedang mencatat nota. Jadi, apakah ayat yang boleh kita bina daripada gambar dan kata kerja pasif yang diberikan? Kita boleh bina ayat, maklumat itu dicatat oleh murid-murid. Sekarang, kita akan lihat buku aktiviti muka surat 46. Kita akan baca terlebih dahulu arahan yang diberikan. Lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Kita akan lihat terlebih dahulu kata kerja pasif yang diberikan. Terhakis, dibina, dilakukan, diatasi, bertambak, bersusun, terjejas. Sekarang, kita akan baca petikan yang diberikan. Benteng pemecah ombak. Pada suatu petang, Imran dan keluarganya ke pantai. Imran dan abangnya Irfan melihat pemandangan laut dari jauh. Wah, besarnya ombak, kata Irfan. Ya, abang. Sekarang ini sudah hampir dengan musim tengkujuh. Pada tahun lepas, kawasan pantai di sini, tempat kosong, oleh ombak, kata Imran. Adik, cuba lihat di sana. Pantai telah, tempat kosong. Benteng batu pemecah ombak telah, tempat kosong, oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di sepanjang pantai. Batu-batu itu, tempat kosong, kukuh, terang Irfan. Ya, saya nampak benteng itu, abang, balas Imran. Pelbagai usaha telah, tempat kosong, oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak, tempat kosong, oleh ombak, jelas Irfan lagi. Mujurlah ada benteng pemecah ombak itu. Hakisan di kawasan pantai dapat, tempat kosong, kata Imran dengan perasaan lega. Cuaca semakin gelap. Nanti kita kehujanan. Marilah kita pergi mendapatkan ayah dan ibu untuk pulang, ajak Irfan. Baiklah, abang. Laut juga semakin berombak, kata Imran sambil menunjuk ke arah laut. Sekarang, kita akan cuba lengkapkan tempat kosong dengan kata kerja pasif yang diberikan. Mari kita lihat tempat kosong yang pertama. Kita akan baca semula ayat yang diberikan. Pada tahun lepas, kawasan pantai di sini, tempat kosong, oleh ombak, kata Imran. Jadi murid-murid, apakah kata kerja pasif yang sesuai untuk kita isikan di tempat kosong yang pertama? Jika kamu baca dengan teliti, di dalam petikan ini ada menyatakan mengenai hakisan di kawasan pantai. Jadi, kata kerja pasif yang sesuai untuk kita isikan ialah terhakis. Murid-murid boleh isikan tempat kosong pertama dengan kata kerja pasif terhakis. Murid-murid boleh potong perkataan yang sudah ditulis.
Lihat tempat kosong yang kedua. Kita akan baca semula perenggan yang diberikan untuk memudahkan kita menjawab tempat kosong yang kedua. Adik, cuba lihat di sana. Pantai telah, tempat kosong. Benteng batu pemecah ombak telah, tempat kosong. Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) di sepanjang pantai. Batu-batu itu, tempat kosong. Kukuh, terang Irfan. Jadi, apakah yang telah berlaku di pantai tersebut? Pantai tersebut telah bertambak. Kita boleh lengkapkan tempat kosong kedua dengan kata kerja pasif bertambak. Lihat pula tempat kosong yang ketiga. Kita akan baca semula ayat untuk tempat kosong yang ketiga. Benteng batu pemecah ombak telah, tempat kosong. Oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) di sepanjang pantai. Apakah kata kerja pasif yang sesuai untuk kita isikan di tempat kosong yang ketiga? Kata kerja yang kita boleh isikan ialah dibina. Jadi, murid-murid boleh isikan tempat kosong ketiga dengan kata kerja pasif dibina. Lihat tempat kosong yang keempat. Batu-batu itu, tempat kosong, kukuh. Apakah yang boleh dikatakan tentang batu-batu itu? Kita boleh katakan batu-batu itu bersusun kukuh. Jadi, kita akan gunakan kata kerja pasif bersusun untuk tempat kosong yang keempat. Mari kita lihat tempat kosong yang kelima dan keenam. Kita akan baca ayat yang diberikan. Pelbagai usaha telah, tempat kosong, oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak, tempat kosong, oleh ombak. Jelas Irfan lagi. Mari kita lihat tempat kosong yang kelima. Pelbagai usaha telah, tempat kosong oleh pihak berkuasa. Jadi, apakah kata kerja pasif yang sesuai untuk tempat kosong yang kelima? Kata kerja pasif yang sesuai untuk tempat kosong yang kelima ialah dilakukan. Lihat pula tempat kosong nombor 6. Untuk memastikan pantai tidak, tempat kosong oleh ombak. Apakah kata kerja pasif yang sesuai untuk tempat kosong nombor 6? Kata kerja pasif yang sesuai ialah terjejas. Jadi, murid-murid boleh tulis, pelbagai usaha telah dilakukan oleh pihak berkuasa untuk memastikan pantai tidak terjejas oleh ombak. Jelas Irfan lagi. Lihat tempat kosong yang ketujuh. Hakisan di kawasan pantai dapat, tempat kosong, kata Imran dengan perasaan lega. Apakah kata kerja pasif yang sesuai untuk kita isi di tempat kosong yang ketujuh? Kita akan gunakan kata kerja pasif diatasi. Hakisan di kawasan pantai dapat diatasi. Kata Imran dengan perasaan lega. Itu sahaja pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu memahami mengenai kata kerja pasif dan dapat membantu kamu untuk membuat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 46. Jika kamu ada sebarang persoalan, kamu boleh ajukan di ruangan komen. Jika kamu rasa video ini bermanfaat dan membantu kamu, tekan butang like dan kongsikan video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas jika ada video yang baru dimuat naik di dalam channel ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.